Assalamualaikum, saya Farah Azira binti Azim. Nombor ID 2023777457. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh feudalisme dalam masyarakat Melayu. Okey, mula-mula saya akan menerangkan pendahuluan pengaruh feudalisme dalam masyarakat Melayu. Feudalisme merupakan suatu sistem sosial, ekonomi dan politik yang umumnya berkembang di Eropah pada abad pertengahan. Namun, pengaruh feudalisme juga dapat ditemukan dalam sejarah masyarakat Melayu, terutamanya dalam konteks hubungan sosial dan politik di wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh kekuasaan federal. Okey. Dalam pengaruh feudalisme dalam masyarakat Melayu ada 3, iaitu salah satu ciri khas feudalisme adalah adanya sistem tanah pusaka di mana tanah dimiliki oleh golongan bangsawan dan disewakan kepada petani atau pekerja tanah. Di masyarakat Melayu pula, prosesnya lain pula. Kepemilik tanah juga memiliki aspek feudal di mana tanah seringkali dimiliki oleh penguasa ataupun bangsawan, tetapi petani pula harus membayarnya dengan pajak ataupun upeti. Yang kedua, feudalisme cenderung melibatkan sistem pemerintahan yang desentralisasi, di mana kekuasaan terpusat pada penguasa lokal ataupun bangsawan. Dalam masyarakat Melayu, banyak kerajaan atau kesultanan yang mengadopsi model pemerintah desentralisasi dengan adanya penguasa-penguasa lokal yang memerintah di tingkat regional ataupun lokal. Yang terakhir, budaya kepahlawanan dan kewirausahaan ini seringkali dihubung dengan feudalisme. Dapat ditemukan dalam tradisi dan cerita-cerita epik masyarakat-masyarakat Melayu. Nilai-nilai seperti ini, keberanian, kesetiaan kepada penguasa dan semangat berjuang untuk kehormatan seringkali ditekan dalam konteks feudal. Okey, konteks saya yang terakhir adalah kehadiran Raja-Raja Melayu pula memainkan peran krusial dalam membentuk struktur sosial dan politik dalam masyarakat Melayu. Dalam beberapa elemen dari sistem ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki pengaruh feudalisme. Berikut adalah beberapa cara di mana kehadiran Raja-Raja Melayu dapat dihubung dengan konsep feudalisme. Yang pertama adalah sistem pemerintahan hierarkis. Raja-Raja Melayu ini seringkali memimpin pemerintah yang bersifat hierarkis dengan struktur pemerintah yang terbagi dengan pelbagai tingkatan. Raja atau sultan memiliki posisi yang tertinggi, manakala pula peran bangsawan dalam sistem federal Eropah pula yang tertinggi. Tapi para bangsawan ataupun pangeran kemudian dapat memiliki wilayah ataupun daerah yang diberikan kepada mereka oleh raja sebagai penghargaan ataupun imbalan jasa-jasa mereka. Yang kedua, pemberian tanah otoritas lokal. Raja-Raja Melayu ini memiliki kekuasaan untuk memberikan tanah kepada bangsawan ataupun pangeran sebagai bentuk loyalty ataupun kesetiaan mereka yang telah mereka berikan. Dalam banyak kasus, bangsawan tersebut akan mengolah tanah tersebut dan dapat menetapkan peraturan di wilayah mereka sendiri, serupa dengan sistem feudal yang mendasari pemberian tanah pada masa Eropah abad pertengahan. Yang ketiga, Raja-Raja Melayu biasanya mengumpulkan pungutan dan upeti dari wilayah-wilayah di bawah kendali mereka. Hal ini mencerminkan aspek feudal di mana penguasa pusat mengumpulkan sumber daya dari wilayah bawahan untuk mempertahankan kekuasaan dan memberikan perlindungan. Bangsawan dan masyarakat di tingkat lokal seringkali diharap untuk memberikan kontribusi ekonomi seperti hasil pertanian ataupun sumber daya alam kepada raja.
Yang keempat, hubungan patron-klien ataupun klien juga merupakan ciri feudalisme. Dapat ditemukan dalam hubungan antara Raja-Raja Melayu dengan bangsawan. Raja ini memberikan perlindungan, otoritas dan pengakuan kepada bangsawan sebagai imbalan atas dukungan mereka, dukungan dan kesetiaan mereka. Sebaliknya, bangsawan memberikan ketaatan dan jasa-jasa tertentu kepada raja. Dan yang terakhir sekali, budaya kehormatan dan pemuja terhadap penguasa yang seringkali terkait dengan feudalisme menjadi bahagian integral dalam masyarakat Melayu. Raja-Raja Melayu umumnya dianggap sebagai kedudukan yang tinggi dan dihormati, dan konsep kehormatan kerajaan dapat mempengaruhi norma-norma sosial dan perilaku masyarakat. Meskipun tidak dapat dikatakan bahawa sistem politik dan sosial Melayu sepenuhnya bersifat feudal, pengaruh feudalisme dalam bentuk-bentuk tertentu dapat diidentifikasikan dalam struktur pemerintahan, pemilik tanah ataupun hubungan antara penguasa dan bangsawan dalam masyarakat Melayu yang melibatkan raja-raja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismi Amir Syafiq akan menerangkan konsep taat setia asas feudalism dalam masyarakat Melayu tradisional. Feudalism adalah sistem sosial, politik dan ekonomi yang mendominasi sebahagian besar Eropah pada abad pertengahan. Sistem ini didasarkan pada hubungan hierarki yang kuat antara tiga kelas utama, iaitu penguasa atau raja, bangsawan dan para petani atau rakyat biasa. Rakyat perlu menumpahkan taat setia kepada raja dan sepenuh jiwa dan raga. Kepentingan raja perlu diletakkan melebihi kepentingan diri sendiri. Rakyat perlu menjadi seperti seorang hamba kepada raja. Perkara ini diperkuatkan lagi dengan beberapa peristiwa buruk yang terjadi asbab menderhaka kepada raja, seperti kisah Sang Rajuna, Tapa serta Megatri Rama. Selain itu, kesetiaan dan ketaatan rakyat juga diikat dengan pelbagai konsep yang diwujudkan. Konsep yang pertama ialah konsep Deva Raja. Masyarakat Melayu pra-kedatangan Islam berpegang dengan konsep Deva Raja, iaitu Raja ibarat Tuhan. Raja pada waktu itu dijulang sebagai Tuhan dan dipercayai sebagai keturunan Dewa dan Dewi. Oleh itu, setiap apa yang Raja perkatakan akan dijulang ibarat firman Tuhan. Raja juga dianggap suci dan sakral serta memiliki unsur-unsur magis yang mengesahkan juga menguatkan kedudukan raja di takhta. Konsep yang kedua ialah konsep Zilullah fil Ard. Setelah kedatangan Islam, maka unsur Deva Raja perlahan-lahan digantikan dengan konsep Zilullah fil Ard. Konsep ini berkuat kuasa kerana pegangan akidah Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan raja bukanlah siapa-siapa melainkan hanya makhluk biasa. Walau bagaimanapun, raja-raja masih lagi disanjung oleh masyarakat sebagai insan yang mentadbir negeri. Konsep ini menyatakan bahawa takhta yang dimiliki oleh raja ialah sebuah amanah untuk mensiarkan agama dan syariatnya seperti peranan seorang khalifah. Kesemua konsep inilah yang menjadi ikatan kesetiaan rakyat dengan raja, dan kesetiaan rakyat kepada raja ini menjadi aspek yang melengkapkan makna feudalism yang menekankan ketaatan dan kesetiaan golongan diperintah kepada golongan yang memerintah. Assalamualaikum, nama saya Halwani. Saya ingin menerangkan macam mana pengaruh feudal dalam bahasa Melayu. Umum mengetahui bahawa pengaruh feudalisme dalam bahasa Melayu ini telah ada sejak dari zaman dulu lagi. Saya ingin meringkaskan bagaimana Yam Tuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Yam Tuan Muhammad, telah menyuarakan tentang bahasa Melayu ini. Pada Julai 1903, baginda menyatakan usul supaya bahasa Melayu ini dijadikan bahasa rasmi persekutuan. Hal ini disebabkan kerana bahasa Melayu ini sering digunakan oleh raja-raja dan rakyat jelata pada masa itu. Tapi malangnya usul baginda itu telah dibantah oleh pihak British. Walaupun usul baginda itu telah dibantah oleh
British, namun peristiwa ini telah dimanifestasi kepada peranan raja dalam bahasa. Semasa pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957, Raja-Raja Melayu telah menyampaikan 7 wasiat. So, saya akan meringkaskan salah satu wasiat yang telah dibentangkan. Antara wasiatnya ialah, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Bait-bait wasiat ini telah diterjemah kepada Perlembagaan Persekutuan di Perkara 152. Perkara 152 yang telah dinyatakan itu ialah menjadikan bahasa Melayu itu adalah sebagai bahasa kebangsaan, tapi tidak akan menafikan hak-hak pada bahasa yang lain. Okey, seperti yang kita lihat pada slide ini, saya akan menerangkan 4 poin bagaimana pengaruh feudalism dalam bahasa Melayu. Okey. Untuk poin yang pertama ialah istilah dan gelar kehormatan. Contohnya gelar seperti tuan, puan digunakan untuk menyapa atau merujuk kepada orang yang dianggap berkedudukan yang lebih tinggi. Untuk poin yang kedua ialah struktur sosial. Perbezaan status hierarki yang jelas. Misalnya kata-kata seperti bangsawan, rakyat atau tukang tanah dapat mencerminkan perbezaan sosial dalam masyarakat. Untuk poin yang ketiga iaitu adat dan tradisi. Bahasa Melayu ini mencerminkan aspek melalui kata-kata atau ungkapan yang berkaitan dengan adat, pernikahan atau acara keagamaan yang mencerminkan struktur sosial dan nilai-nilai feudal. Dan untuk poin yang terakhir iaitu istilah kepemilikan tanah. Bahasa Melayu juga mencerminkan hubungan feudal dalam istilah yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Misalnya tanah pusaka atau tanah warisan, mencerminkan konsep pemilikan tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Okey, tadi kita dah menceritakan tentang bagaimana pengaruh feudal dalam bahasa Melayu. So, sekarang saya akan menerangkan bagaimana pengaruh feudal dalam agama Islam. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, pengaruh feudal ini telah pun wujud. Menerusi peristiwa pengislaman raja yang telah membawa kepada pengislaman seluruh negeri. Umum mengetahui bahawa Sultan Mahmud itu telah memeluk Islam. Di sini kita tahu bahawa pengaruh Sultan Mahmud itu telah mengislamkan seluruh rakyat Melaka. Di sini kita boleh nampak kesetiaan dan ketaatan rakyat kepada raja. Agama Islam juga telah diisytiharkan oleh Raja-Raja Melayu di bawah wasiat yang kelima, iaitu agama Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain juga bebas boleh diamalkan di Malaysia. Okey, saya ada 4 poin bagaimana feudal boleh mempengaruhi dalam agama Islam. So, poin yang pertama ialah kesenian. Kesenian maksudnya perkembangan kaligrafi, pembinaan masjid, makam dan batu nisan. So, kedatangan Islam di Malaysia juga telah mencorakkan kesenian negara ini, iaitu menggambarkan kesenian bangsa-bangsa di Malaysia. So, untuk poin yang kedua ialah adat istiadat. Agama Islam juga membolehkan bangsa-bangsa lain di negara ini untuk mengamalkan adat istiadat masing-masing, mengikut kepercayaan masing-masing lah, tanpa dikenakan tindakan ataupun hukuman. Untuk poin yang ketiga ialah berkenaan dengan cara hidup kita di Malaysia. Masyarakat Malaysia sebelum menerima pengaruh Islam kebanyakannya berasaskan kepada budaya asas ideologi penjajah. Contohnya perbezaan kelas sosial dalam kalangan masyarakat. So, setelah kedatangan Islam, sistem khilafah yang lebih adil dan bersistematik telah dilaksanakan. Dan untuk poin yang terakhir ialah nilai-nilai asas masyarakat.
Apa itu nilai-nilai asas masyarakat? Contohnya penerapan nilai keimanan yang dapat memperkukuhkan akhlak kita sebagai rakyat dalam Malaysia. Contohnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hormat dan taat kepada pemimpin dan patuh kepada undang-undang bermuafakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Fatin Syarina akan membincangkan tentang kepentingan rakyat kepada raja dan raja kepada rakyat. Sistem feudalisme ini begitu menebal kepada orang Melayu dan dianggap telah menjadi satu identiti Melayu dari zaman ke zaman. Walaupun masyarakat Melayu mengamalkan sistem politik feudalisme di mana raja dikedudukan teratas dalam hierarki masyarakat, rakyat juga memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pemerintahan, seperti mana pentingnya raja kepada rakyat. Poin yang pertama, kepentingan rakyat kepada raja terbahagi kepada tiga, iaitu kedaulatan diraja atau daulat, peranan ekonomi rakyat dan rakyat sebagai hamba. Kedaulatan diraja atau daulat. Daulat bermaksud kuasa atau pemerintahan. Ia adalah kunci utama bagi seseorang pemerintah. Kebergantungan raja terhadap rakyat, terutama sekali semasa Kesultanan Melayu Melaka, sangatlah penting. Walaupun daulat adalah hak raja, kewujudannya bergantung kepada pengiktirafan rakyat. Rakyat memainkan peranan yang sangat penting dalam mendewatakan raja kerana tanpa sokongan rakyat, raja tidak mempunyai apa-apa kuasa. Tulah atau kutukan kepada rakyat. Jika seseorang rakyat itu menderhaka atau melanggar daulat, mereka dikatakan akan ditimpa tulah atau kutukan sebagai balasan. Peranan ekonomi rakyat. Raja bergantung pada rakyat untuk tujuan ekonomi. Walaupun raja memiliki sumber ekonomi, rakyat yang akan menjalankan aktiviti-aktiviti seperti pertanian, perikanan dan perdagangan. Setiap hasil daripada aktiviti-aktiviti tersebut haruslah diberi kepada raja dalam bentuk cukai. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Melaka melibatkan cukai yang sangat besar. Walau bagaimanapun, cukai tersebut digunakan sepenuhnya oleh kerajaan tanpa digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Rakyat sebagai hamba. Raja memerlukan rakyat sebagai hamba, khususnya hamba raja. Hamba raja ini dianggap lebih tinggi dari hamba-hamba yang lain. Hamba raja adalah mereka yang merdeka. Hamba raja yang berkhidmat kepada raja seringkali dikaitkan dengan penebusan dosa apabila mereka telah melakukan sesuatu jenayah dan status mereka adalah turun-temurun. Hamba raja ini hanya boleh diberikan kebebasan di atas kerelaan raja itu sendiri. Selain itu, hamba-hamba raja juga dikenali sebagai dayang-dayang, beti-beti dan berwara. Poin yang kedua adalah kepentingan raja kepada rakyat terbagi kepada 6, iaitu pusat kuasa, ketua kerajaan, penggubalan undang-undang, kuasa ekonomi, pemegang peranan sosial tinggi dan konsep daulat tulah. Raja adalah pusat kuasa dalam negeri yang memiliki kuasa politik, ekonomi dan sosial. Raja bertindak sebagai ketua kerajaan, memimpin dalam eksekutif, legislatif dan judisiari. Kuasa eksekutif raja tidak boleh dipersoalkan dan karisma raja memerlukan kekuatan kerajaan. Raja akan melantik pembesar-pembesar untuk membantu dalam urusan pentadbiran seperti temenggong, bendahara dan laksamana. Kebijaksanaan raja melantik pembesar-pembesar mencorakkan haluan negeri. Dalam cabang legislatif, raja berkuasa dalam penggubalan undang-undang dan setiap titahnya adalah hukum. Kedatangan Islam membentuk undang-undang yang berpandukan syariah seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Raja memiliki kuasa ekonomi dari perdagangan, cukai dan penyerahan ufti dari negeri-negeri bawahannya. Melaka menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di Nusantara, memberi peluang Sultan mendapatkan pendapatan melalui cukai dan berdagang. Sultan dapat menggerakkan rakyat melakukan kerja-kerja di bawah sistem kerah, meningkatkan kuasa ekonomi dan sosial Sultan. Sultan atau Raja memegang peranan sosial yang tinggi dalam penyebaran Islam dan
dan baginda melantik autoriti agama dan menjadi simbol perpaduan rakyat. Kedudukan sultan atau raja di hierarki sosial diikatkan dengan kepercayaan akan kekeramatan dan kesaktian, diperkuat dengan simbol-simbol kebesaran diraja. Konsep Daulatullah seperti mana yang dibincangkan dalam poin nombor 1 iaitu kepentingan rakyat kepada raja, ia mempengaruhi rakyat dengan melanggar perintah sultan dikatakan akan mendapat tulah sebagai balasan. Saya Adila dan saya akan menerangkan hubungan emosional raja dan rakyat. Hubungan emosional raja dan rakyat bergantung kepada 4 faktor iaitu dinasti dan sejarah, komunikasi dan keterlibatan, budaya dan tradisi, serta pemerintahan. Merujuk kepada dinasti dan sejarah, jika sebuah dinasti atau kerajaan telah lama berkuasa, akan terbentuk ikatan emosional yang kuat antara raja dan rakyat, terutama jika dinasti tersebut memiliki satu histori yang panjang. Kedua, komunikasi dan keterlibatan. Raja yang terlibat secara langsung dengan rakyat, mereka akan mendengar kata raja tersebut dan rakyat tersebut dan mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain dalam cara yang mereka faham. Dan ini membuatkan mereka mempunyai hubungan emosional yang lebih rapat. Ketiga, budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi lokal juga dapat memainkan peranan yang besar dalam membentuk hubungan emosional. So, jika rakyat menghormati dan menyokong rakyat-rakyatnya, maka rakyat pun akan gembira dan lebih menghormati raja tersebut. Dan keempat, pemerintahan. So, keputusan dan tindakan pemerintahan raja dapat mempengaruhi hubungan emosional. So, jika dapat raja yang baik dalam pemerintahan dan adil, maka rakyat pun akan gembira. Jika dapat raja yang menindas orang, jadi rakyat pun tidak akan gembira. Begitulah hubungan antara raja dan rakyat. Contoh hubungan emosional raja dan rakyat. Pertama, raja terlibat secara langsung. Contoh positif adalah jika raja berkomunikasi dengan rakyat dan mengunjungi rakyatnya, mendengarkan masalah rakyatnya. Ini akan meningkatkan lagi hubungan emosional antara raja dan rakyat kerana rakyat lebih mempercayai raja tersebut. Kedua, tindakan kemanusiaan. Contohnya jika berlaku banjir, bencana alam, maka raja akan turun untuk melawat rakyatnya. Maka rakyat pun berasa lebih gembira dan lebih mempercayai bahawa raja mereka akan tolong jika mereka dalam kesusahan. Yang ketiga, pengabdian pada kesejahteraan rakyat. Raja akan melakukan sesebuah program kesejahteraan ataupun pendidikan ataupun kesihatan untuk rakyatnya, maka supaya rakyatnya mendapat hubungan emosional yang lebih kuat. Terusnya adalah kepentingan hubungan emosional raja dan rakyat. Pertama, memelihara tradisi dan identiti. Raja yang membantu memelihara tradisi lokal dapat membantu mempertahankan identiti budaya dan sejarah masyarakat, sekaligus menciptakan ikatan emosional dengan warisan mereka. Kedua, menyokong rakyat dalam krisis. Hubungan emosional antara raja dan rakyat dapat diperdekat lagi dengan sokongan kepada rakyat ketika negara menghadapi krisis. Raja yang mengambil berat tentang rakyatnya akan turun dan memberi bantuan yang secukupnya kepada rakyat. Kepentingan yang ketiga ialah meningkat kesejahteraan masyarakat. Raja yang fokus kepada kesejahteraan dan kehidupan rakyatnya akan memastikan rakyatnya mendapat kebaikan yang patut seperti pendidikan, kesihatan dan ekonomi. Sebagai kesimpulan, kehadiran Raja-Raja Melayu sangat penting dalam membentuk negara Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui pengaruh-pengaruh feudalisme dalam bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Pada masa yang sama, kewujudan rukun negara menunjukkan betapa pentingnya kehadiran seorang raja dalam sebuah negara. Selain itu, kepentingan sistem Raja-Raja Melayu penting dalam kehidupan rakyat di Malaysia kerana raja dan rakyat memerlukan sesama sendiri, terutamanya untuk sokongan emosional. Oleh itu, sebagai seorang rakyat yang patriotik, kita haruslah sentiasa menghormati raja-raja kita seperti undang-undang yang telah ditetapkan.